Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa nuri qulubina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal 'ulumi wal fuhum. بجاه نبيك المعصوم. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافي هنيا وهب يا غني. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bentuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi taufiqihi sara muti'u yuti'u. Kata ulama, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu orang dengan taufik daripada Allah, maka jadilah satu orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kita kirimkan, kita hadiahkan, kita berikan buat junjungan besar Nabi kita, penyejuk mata kita, pengubat rindu kita, penghilang kedukaan dan kesengsaraan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Juga kepada para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh daripada ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Alhamdulillah, kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berkumpul di dalam melaksanakan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap daripada muslim. Maka perjalanan kita adalah perjalanan mentaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha dan waktu yang kita luangkan adalah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadis, "Wa ma bu'istu illa mu'allima." Tidak aku diutuskan oleh Allah melainkan untuk menjadi satu orang penyampai ilmu. Mu'allima, mendidik, memberikan ilmu. Maka as'ayu ila ilmi, berjalan mencari ilmu atau berjalan kepada jalan keilmuan, itu adalah perjalanan yang sangat menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam athar diriwayatkan bahawa pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada baginda Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam di antara mulkan aziman, kerajaan dan kekuasaan, atau ilman ataupun ilmu,
yang dipilih di antara satu daripada dua perkara tadi. Fakhtara Sulaiman, maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam memilih ilmu. Fa'ata Allah subhanahu wa ta'ala al-ilma wa mulkan azim. Kata para ulama, di dalam asar disebutkan ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, siapa yang tidak kenal kepada Nabi Sulaiman? Pemerintahannya melebihi pemerintahan yang ada zaman sekarang. Kekuasaannya, kerajaan, menaungi kerajaan manusia, jin dan haiwan. Juga batu-batuan, jamadat minal jamad. Baginda Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam mampu berinteraksi dengan jin, menguasai jin, bahkan menguasai haiwan, mampu berkomunikasi dengan haiwan. Mulkan aziman, kerajaan yang besar. Tapi sebelum daripada diberikan mulkan aziman, diberikan tawaran kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam, sama ada memilih ilmu ataupun memilih kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberikan kedua-duanya. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam tidak tertandingi sehingga kepada hari ini. Ini Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Fakaifa bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa barika wa sallim? Lebih lagi. Maka kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kepada kita kesempatan untuk tergolong di kalangan para penuntut ilmu dan pencinta ilmu. Moga-moga keadaan ini dikekalkan oleh Allah sehingga mana pada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita menyambung perbahasan kita di dalam membahaskan kalam agung Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Risalah Adab Sulikil Murid. Pada pengajian yang lalu, alhamdulillah, kita telah bahaskan kenapa kitab yang kita gunakan ini bernama Tuhfatul Murid. Kita kata ini adalah terjemahan kepada Risalah Adab Sulukil Murid yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Da'i ilallah Abu Zahra Abdullah Tahir bin Ayub daripada Kedah Al-Qadahi. Yang mana beliau ketika mana menterjemahkan kitab ini, beliau menamakan dengan nama Tuhfatul Murid. Jadi jangan tertukar Tuhfatul Murid yang diartikan dengan terjemahan kepada Adab Sulukil Murid dengan Tuhfatul Murid syarah kepada Jawharatul Tauhid. Nah, ini beza. Ada kitab tauhid nama Tuhfatul Murid. Baik. Pada pengajian yang lalu juga alhamdulillah kita telah membacakan sedikit daripada muqaddimah pengarang radhiyallahu taala anhu, yang mana kita telah masuk kepada perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebutkan setiap daripada funun, setiap daripada ulama mereka membahaskan bismillah ala hasbi funun, tergantung kepada kemampuan dan kemahiran mereka. Ulama nahwu membahaskan bismillahirrahmanirrahim dalam konteks nahwu. Ulama tauhid membahaskan bismillahirrahmanirrahim dalam konteks tauhid. Ulama fiqh membahaskan bismillahirrahmanirrahim dalam konteks hukum dan fiqh. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu bismillahirrahmanirrahim terikat dengan 5 daripada hukum syarak, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram, dan setiap keadaannya kita sudah bahaskan satu persatu. Makna daripada bismillahirrahmanirrahim, fadilat bismillahirrahmanirrahim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai kemuliaan di dalam syariat, maka kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah fahuwa abtar. Di dalam riwayat yang lain, ianya adalah sesuatu yang tiada kesinambungan. Abtar artinya mandul. Kemudian fa fi riwayah fahuwa ajzam. Di dalam riwayat yang lain ianya seperti terkena kusta. Maksud daripada ketiga-tiga riwayat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan pembacaan bismillahirrahmanirrahim pada setiap perkara yang mempunyai martabat di sisi Allah dan di sisi agama. Kerana itu para ulama kita temukan kalau mereka mengarang karangan mereka, mereka akan menyertakan bismillahirrahmanirrahim, iaitu aku mengambil keberkatan, mengambil keberkatan dan meminta pertolongan serta menyertakan nama dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib padanya wujud, berhak padanya segala sifat kesempurnaan,
tiada padanya sifat-sifat kekurangan, yang disembah dengan layak-layaknya, al-ma'budu bil haq, yang bersifat dengan sifat ar-Rahman, yaitu pemberi nikmat sebesar-besar nikmat, dan bersifat dengan sifat ar-Rahim, yaitu pemberi nikmat sekecil-kecil nikmat. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu makna Bismillahirrahmanirrahim. Juga pengarang radhiyallahu taala anhu juga menyebutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah konteks kehambaan seorang hamba. Ingin berperjalanan menuju kepada Allah, yaitu ingin menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, maka perlu mentahqiqkan makna wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wala haula wala quwwata, tiada kekuatan di dalam meninggalkan kemaksiatan illa billah, kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, ketika kita mengenal makna dan hakikat la haula wala quwwata illa billah, maka kita memahami bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita diperjalankan oleh Allah kepada perjalanan taat kepada Allah, itu tandanya Allah yang menginginkan dan Allah yang berkehendak. Dan kehendak Allah kehendak yang azali, kehendak yang qadim. Sebelum kewujudan kita, Allah telah berkeinginan kita berada di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, begitu juga kalau satu orang terjerumus di dalam kemaksiatan, tiada daya, tiada kekuatan meninggalkan kemaksiatan tadi kalau tidak diizinkan oleh Allah, kalau tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in bi amri. Semua perkara tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kita kepada Allah bukan dengan diri kita sendiri, tetapi kerana Allah yang menginginkan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iris salihin fi darain amin, ila an qala. Pada pengajian yang lalu kita membahaskan tentang muqaddimah pengarang sehingga pada perkataan alhamdulillahilladzi yakzifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'adah. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang berhak kepada segala sifat-sifat kepujian dan sifat-sifat kesempurnaan. Allah berhak kepada segala pujian, berhak kepada segala sifat-sifat kesempurnaan. Alladzi yaghrifu idza syaa'a fi qulubil muridin, yang mana dengan kehendaknya telah mencampakkan dan mencetuskan dorongan dan kemahuan yang kuat di dalam hati-hati para muridin, mereka-mereka yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meletakkan kehendak sehingga kita berkehendak. Dikatakan 7 daripada sifat ma'ani di dalam tauhid Allah tajallikan kepada hamba. Kita belajar fa qudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatun, ilmu, kalamis, tamam. 7 daripada sifat ma'ani, sifat Allah. Yaitu kata qudrah, iradah, ilmu, hayyun, sama', basar, kalam. Ketujuh-tujuh ini Allah tajallikan. Tajalli ini saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu dia apa. Dia kata apa? Allah berikan kepada makhluknya. Diberikan tapi terhad. Itu pertama qudrah. Kesemuanya terletak di ras, kepala. Karena itu kepala adalah sumber utama manusia. Kepala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Melayu pukul kepala marah. Nah, ini. Pegang-pegang kepala marah. Itu orang Arab biasa ni. Sebab apa? Sab'atun min sifatil ma'ani. 7 daripada sifat-sifat ma'ani ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam kepala, ra'sul insan. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ini adanya akal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad karamna bani Adam." Kami Allah memuliakan bani Adam. Dengan apa? Akramahu bil aql. Allah memuliakan mereka dengan akal. Di dalam ini, di dalam kepala adanya qudrah. Orang kalau dah tak ada kepala, tak ada kudrat lagi dah sudah. Tak boleh dah berjalan. Kalau berjalan itu selalu kita tengok kepala yang terbang, bukan badan. Sebab apa? Sebab kepala ini tempat qudrah. Nah, tempat qudrah. Kedua iradah. Iradah semua di sini, kehendak kita di sini, di kepala.
Kalau hilang kepala, hilang sudah kehendaknya, tak ada lagi dah. Tak ada dah tiba-tiba badan yang tak ada kepala tadi nak minum, tak ada. Nah, ini iradah. Faqudratun iradatun sam'un basar. Pendengaran ini di telinga. Penglihatan di telinga, sam'un basar. Haya, nyawa juga di kepala. Di kepala. Kalau orang putus tangan itu boleh hidup lagi, putus kaki boleh hidup lagi. Bahkan separuh badan pun mungkin boleh hidup lagi. Tetapi kalau putus kepala, ini boleh bawa ke doktor suruh sambungkan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab di situ terletaknya haya. Yaitu apa nama, nyawa. Letaknya nyawa di situ, haya. Faqudratun iradatun sam'un basar, hayatun ilmu kalam istamar. Ilmu di situ, di kepala. Kalam juga di sini. Ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau datuk nenek moyang kita, kalau kita pukul kepala, langkah kepala, dia marah. Kerana dia memandang tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala pada kepala insan, pada kepala manusia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang radhiyallahu taala, "Idza syaa'a fi qulubil muridin, yakzifu idza syaa'a fi qulubil muridin." Allah yang mencetuskan dorongan, kehendak sehingga timbul. Selalu daripada konteks akal dan hati dia bersambung. Bahkan Al-Imam Ghazali menyebutkan, kalau mungkin taratan kadang-kadang disebutkan yang diertikan dengan akal itu hati, ataupun disebutkan dengan hati itu adalah akal, kerana dia saling berhubung di antara satu sama lain. Yang berada di akal adalah yang berada di hati. Ini disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kata pengarang radhiyallahu taala anhu, segala puji bagi Allah yang telah mencetuskan bisikan, dorongan dan kemahuan yang kuat di dalam hati. Dorongan apa? Dorongan, kemahuan untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuz'iduhum ila suluki sabil sa'ad. Maka Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka kepada jalan-jalan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan kehendak yang ada di dalam hati mereka. Baru mereka berjalan ketika mereka berkehendak. Orang kalau tidak mahu berkehendak kembali kepada Allah, tidak akan dia berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang Allah cetuskan adalah kehendak. Berikan keinsafan. Berikan sebuah bisikan, bila lagi nak belajar fardu ain. Di mana ada? Di rumah ngaji, di Bukit Beruang mau pergi semua. Kehendak dulu Allah cetuskan dalam hati. Kemudian baru Allah bukakan jalan. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Fayuz'iduhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah. Jalan kebahagiaan ini adalah iman, kata pengarang radhiyallahu taala anhu. Yaitu at-tasdiqul jazim bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah percaya dengan jazim, dengan sempurna, 100% tanpa goyah, dengan apa yang telah didatangkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jalan kebahagiaan, iaitu jalan keimanan. Ingin jadi orang beriman mudah saja. Percaya saja, terima saja. Semua yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Membenarkan. Ketika mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat oleh Allah menjadi insan yang termulia setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kerana apa? Kerana ketika mana Rasulullah Isra dan Mi'raj diberikan perintah untuk solat 5 waktu dan Isra Mi'raj dalam satu malam, para sahabat goyah iman. Muhammad, dia terpengaruh dengan perkataan orang-orang kafir Quraisy. Mereka kata apa? Ini Muhammad, dia dakwah, dia pergi ke Masjidil Aqsa satu malam. Kita saja ambil berhari-hari. Dia kata satu malam. Bukan Masjidil Aqsa, dia naik ke langit, dia turun lagi. Dia dalam masa beberapa lahzah, beberapa saat saja, katanya. Ketika sampai khabar ini kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Idza qala Muhammadun faqad sadaq." Kalau Nabi Muhammad sudah bersabda, kalau itu datang daripada Nabi Muhammad, maka aku percaya. Orang pertama ya membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pegangan para sahabat ketika melihat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka yang lain juga turut berada di dalam keadaan kekukuhan dan berpegang kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapat beliau gelaran As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu, kata al-Imam Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu taala anhu di dalam Aqidatul Awam, maka telah berjaya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu As-Siddiq dengan sifatnya membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iman, percaya, yakin, ini adalah iman. Kata allati hiya al-iman wal ibadah. Bukan sahaja percaya dan yakin, bahkan ibadah. Kerana sering sekali disalah faham konteks iman dan konteks ibadah. Sering sekali orang-orang tersalah faham. Kata beriman satu perkara yang lain dan ibadah satu perkara yang lain. Sedangkan iman dan ibadah berseiringan. Satu orang mendakwa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dia meyakini dan dia mentaati kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kalau ada rompong di dalam ibadah seseorang, itu tanda imannya berada di dalam keadaan yang bahaya. Ini jalan yang dibimbing oleh Allah, yaitu seorang hamba yang diberikan cetusan kehendak tadi. Allah memandu dia di dalam perjalanan kebahagiaan, sa'adah. Kemudian Allah, yaitu perjalanan tadi adalah perjalanan keimanan dan juga ibadah. Wa mahwi kulli rasmin wa 'ada. Dan ianya memadamkan, dikatakan bahawasanya wa mahwi, yaitu jalan keimanan dan ibadah, dan menghapuskan segala resam kelaziman adat dan adat kebiasaan. Kita bahaskan pada pengajian yang lalu, mungkin minumnya pada pengajian yang lalu kita beri contoh dengan minum air panas kan. Jadi baik. Dia kata bahawa air tadi minumnya biasa saja mula-mula minumnya. Tapi kalau niatnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ini air moga-moga menghilangkan dahaga supaya sampaikan ilmu dengan baik. Moga-moga air yang masuk dalam ini selagi mana ada di dalam badan, moga-moga saya tidak bermaksiat kepada Allah. Moga-moga air ini masuk menambahkan kekuatan badan di dalam beribadah kepada Allah. Tadi yang namanya minum yang biasa-biasa ini. Adat, minum adat bertukar menjadi ibadah. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang radhiyallahu taala anhu, wa ma'u kulli rasmin wa 'ada. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan perjalankan dia di dalam perjalanan ini. Kemudian disebutkan oleh pengarang radhiyallahu taala anhu, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah. Amma ba'du. Pengarang radhiyallahu taala anhu setelah memuji Allah, setelah mendatangkan bismillah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pengarang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memuji ataupun memanjatkan rasa syukur dan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz dan selawat Allah serta salam Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi setiap daripada ahli siyadah, juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sadatul qadah, yaitu para pemimpin-pemimpin yang diikuti. Sadatul qadah, kata pengarang radhiyallahu taala anhu. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan dengan kecantikan penulisan pengarang. Satu orang itu cantik penulisannya kalau ada muqaddimahnya dengan apa? Dengan bismillah, alhamdulillah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibahaskan oleh ramai daripada para asatizah kita, para ustaz kita, ulama-ulama yang ada tentang selawat. Kerana apa? Kerana hukum berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dia wajib. Hukum berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha, sesungguhnya aku Allah, kebesaranku, keagunganku, wa malaikatih, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Malaikat ajsamu nuraniyah, la ya'kulun wa la yashrabun wa la yanamun. Jisim yang tercipta daripada cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. La ya'sunallah bima amarahum, tidak bermaksiat kepada Allah sama sekali. Ini malaikat, beza dengan kita. Tak bermaksiat kepada Allah sedikit pun.
La ya'sunallah bima amarahum. Apa yang Allah perintah semua dia lakukan. Wa yaf'alu ma yu'marun. Mereka sentiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suruh sujud, sujud saja sehingga akhir zaman. Kita kalau suruh sujud, sujud saja, kadang-kadang tinggal. Nah, jangan kata sujud, kata apa? Disuruh zakat saja kadang-kadang, disuruh zikir saja kadang-kadang tidak. Nah, ini yang sunat, yang wajib banyak lagi daripada tarkil wajiban. Tapi para malaikat tidak. Kalau diperintahkan oleh Allah sujud, maka sujud sampai akhir zaman. Diperintahkan oleh Allah untuk ruku saja dia sampai akhir zaman. Berdiri saja. Dia juga suruh satu orang berdiri sampai habis sebelah. Kanan ke kiri, ke kanan ke kiri sudah. Biasa. Nah, ini malaikat. Jumlah mereka la yuhsa adadun, la tuhsa adadun. Tak terkira jumlah. Setiap hari Allah turunkan daripada Baitul Ma'mur kepada dunia, turun di Ka'bah, di atas Ka'bah. 100.000 malaikat dan tidak pernah kembali ke langit. Setiap hari. Tak terkira jumlahnya. Mereka semua buat apa? Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana itu kita sebutkan ataupun para ulama menyebutkan bahawa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadah. Afdal ibadah. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wasallim adalah ibadah yang paling afdal. Kita sering dengar daripada Al-Fadil Ustaz Tuan Guru Diyauddin Nur Amali kita, hafizahullah taala, moga-moga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada Tuan Guru kita, amin ya rabbal alamin. Beliau menyebutkan di dalam majlis-majlis, saya sering dengar, saya selalu catat benda yang sama, saya perhatikan. Beliau kata apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada lagi dah apa-apa daripada amalan yang kita ada. Cara dia cakap begitu. Yang kita ada hanyalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal kita satu-satunya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti hanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya modal yang boleh kita bawa berhadapan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kata ulama di dalam sebuah syair, a'maluna bainal qabuli wa raddi illa salata 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalan dan ibadah kita sama ada diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah. Solat kita sudah rukun dah buat, syarat sah dah buat, tapi boleh diterima, boleh ditolak oleh Allah. Zakat kita boleh diterima, boleh ditolak oleh Allah. Apa sahaja ibadah kita, semuanya sama ada Allah menerimanya atau Allah menolak. Kalau tergelincir niatnya sedikit saja, ditolak oleh Allah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, tapi tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa salata 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat kalau riak pun diterima oleh Allah. Takabur dalam selawat, dia sombong dengan selawatnya, suaranya sedap, kibir dalam suara, sum'ahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan oleh Al-Fadil Tuan Guru Muhammad Diyauddin Nur Amali, hafizahullah taala, wa tarallahu umrahu wa mata'ahu bisihah wal afiyah. Moga-moga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan. Beliau menyebutkan satu-satunya modal untuk kita berhadapan dengan Allah adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah aktsaruhum salatu layya. Mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Ini orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia ibadah, seafdal-afdal ibadah. Kerana apa? Kerana perintah selawat berbeza dengan perintah ibadah yang lain, berbeza. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk solat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimus solat, dirikan solat, tunaikan solat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat, maka perintah Allah, wa ita'uz zakat, bayar zakat. Terus saja. Contohnya macam, dolah bayar zakat, dolah solat, begitu. Langsung. Ini perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita,
untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang ada. Tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah memulai dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Bada'a bi nafsi. Allah memulakan dengan diri Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Allah kata apa? Innallaha, aku Allah, kebesaranku, keagunganku, kerajaanku yang ada, ini kekuasaanku dengan kemegahanku. Innallaha, bukan saja Allah, bahkan junudullah, tentera-tentera Allah yang ada, malaikah-malaikah yang ada. Aku Allah dengan kebesaran dan keagunganku dan malaikahku yang tidak terkira banyaknya. Kata Allah, yusalluna 'alan nabi, kami berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusallun dengan lafaz fi'il mudhari. Ini kalau belajar nahwu sering ni kita dengar. Tapi diulang-ulang supaya kita sentiasa faham kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Dengan lafaz fi'il mudhari yusallun. Dalam bahasa Arab, af'al ataupun kata kerja terbahagi kepada 3. Yaitu pertama, kata kerja yang telah berlaku, fi'il madhi. Kedua, kata kerja yang sedang berlaku dan akan berlaku, mudhari namanya. Yang ketiga, fi'il amar, yaitu kata perintah. Contohnya apa nama? Dhahaba yadhhabu idhhab. Dhahaba fi'il madhi, yadhhabu fi'il mudhari, idhhab fi'il amar, kata perintah. Perkataan sama, dhahabun ataupun dhahaba daripada dhahaban, iaitu apa nama masdar, kata tunjangnya, root-wordnya, tapi berbeza, dia akan berubah. Ini dari sudut ilmu saraf dan nahwu. Dikategorikan yusalluna 'alan nabi, ini daripada fi'il mudhari. Artinya apa? Sekarang dan sampai bila-bila Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nihayah, tanpa pengakhiran. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulakan dengan diri, kemudian para malaikatnya, kemudian baru Allah berfirman dengan penuh kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baru Allah perintah kepada hamba-Nya. Kalau solat tadi, solat Allah tidak solat. Zakat Allah tidak zakat, tapi selawat Allah mengisytiharkan diri Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat, ya Allah berselawat. Bagaimana Ustaz Allah berselawat? Semua dah diam dalam ilmu. Betul ke tidak ni? Tanya apa? Selawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat, para malaikat berselawat, Bani Adam berselawat, juga makhluk-makhluk yang lain juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu minallah rahmah. Kata para ulama, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Ketika Allah berselawat, artinya Allah merahmati. Dan rahmat Allah daripada awal penciptaan makhluk sehingga pada akhir penciptaan makhluk, bahkan bila nihayah tanpa pengakhiran, tetap Allah merahmati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini selawat Allah. Allah berselawat di dalam bentuk merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dikatakan wa minal malaikati al-istighfar. Daripada malaikat istighfar, para malaikat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad tiada dosa, walaupun Nabi dan Rasul mereka tidak mempunyai dosa. Hum ma'sumun, mereka adalah kaum yang maksum, golongan yang maksum. Tidak pernah melakukan dosa, terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipagari oleh Allah. Tidak sama sekali terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Tapi para malaikat tugasnya berselawat dengan meminta keampunan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita Bani Adam bagaimana? Dan jin yang hadir jin juga kadang-kadang. Jadi jangan takut pakcik kat belakang, tak ada apa-apa. Selamat. Selamat. Jadi kalau selawat daripada adamiyin dan juga jin, mereka mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adamiyin wa minal mukallafin al-insi wal jin, mereka mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat kita bentuk kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan, ya Allah, limpahkan
karuniamu dan rahmatmu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para ahli keluarganya dan para sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna selawat. Kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan wa minal jamada wan nabata, daripada kalangan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan yang ada, at-tasbih, katanya, bertasbih. Ketika mereka bertasbih, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Dia kata, Ustaz, bukan Nabi Muhammad sudah mempunyai kemuliaan, kenapa kita mendoakan kemuliaan Nabi Muhammad lagi? Seolah-olah Nabi Muhammad mengharapkan doa kita untuk menjadi mulia. Bagaimana nak jawab? Ada orang tanya. Kadang-kadang ada orang cerdik sedikit, soalannya luar biasa. Dia katakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan kepada doa kita hakikat. Tidak memerlukan kepada kita untuk menambah kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita yang memerlukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk kita memerlukan Nabi Muhammad adalah dengan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi SAW di dalam hadis bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu daripada selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan 10 daripada selawat. Satu orang berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu lafaz tadi Allah balas dengan 10 selawat. 10 selawat daripada Allah artinya apa? 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, qatratun min rahmatillah, setitis sahaja daripada rahmat Allah. Kalau jatuh ke atas alam semesta, idza saqatat 'alal kaun, jatuh ke atas semesta, dunia dan seisinya, boleh menyelamatkan daripada azab dan kemurkaan Allah. Ini kan pula satu orang berselawat, satu selawat dapat 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 1 10, 2 20, 3 30, 100 1000. 1000 berapa? 1000? 10.000. Nah, kali 10. Matematik. Jadi kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Hakikatnya kita yang memerlukan kepada selawat, bukan Nabi Muhammad SAW yang memerlukan kepada selawat. Kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kita semua akan masuk ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Apa engkau juga wahai Rasulullah? Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Aku pun tak masuk ke dalam syurga melainkan dengan rahmat daripada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad ainur rahmah. Rahmat Allah itu Nabi Muhammad. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah itu sendiri rahmat, tapi Nabi Muhammad menyebutkan apa? Wala ana. Aku juga tak akan masuk ke dalam syurga kecuali dengan rahmat daripada Allah. Maka satu orang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga melainkan dengan rahmat daripada Allah. Ketika satu orang banyak berselawat kepada Allah, dia mengundang rahmat daripada Allah. Yang melayakkan kita masuk syurga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Ini adalah fadail selawat. Kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa asar yang diriwayatkan oleh para ulama, bahwasanya barang siapa yang menulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam sebuah kitab, maka diberikan oleh Allah ganjaran berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mana selagi mana kitab itu ada kekal, maka pahala itu setiap hari, setiap saat dicatatkan dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di Majlis Ar-Rasyafat, di tempat kita ada maktabah ataupun pustakaan, letakkan kitab-kitab para ulama lama, para ulama Islam. Di antara koleksi yang ada, koleksi harpa mata kucing. Kalau pernah dengar, orang ramai pernah dengar. Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Malik. Haji Abdul Rahim dan Haji Abdul Malik Harba. Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Karim Harba. Ini salah satu daripada ulama di bumi Melaka, belajar di Mekah, lama, alim, banyak kitab lama. Setiap kitabnya ditulis. Pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai sekarang kitab itu ada, sekarang sudah hampir berapa puluh tahun dia meninggal. Kita tengok, Allah, ini kalau seperti mana ya, diluarkan di dalam asar, sampai sekarang pahala itu berterusan berjalan.
Karena itu para ulama ketika mana mereka menuliskan kitab, pasti mereka akan menyertakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Dan selawat serta salam Allah ke atas baginda, ke atas penghulu kami, sayyidina. Sayyid, perkataan sayyid. Apa arti sayyid ini? Man sada fi qaumi. Sayyid. Boleh ke sayyidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, sudah. Kata apa lagi lah pemikiran doktrin yang nak dibawa ni katanya. Kata, boleh ke tidak berselawat dengan lafaz sayyidina? Jawapannya boleh. Ada kata tidak Ustaz, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Kata la tusayyiduni. Sebenarnya dia kata jangan mensayyidkan aku, dia kata. Kita kata bahawa hadis itu hadis yang palsu. Hadis maudhu. Kerana lafaz sayyid itu berasal dari perkataan sada yasudu atau sada yasudu. Itu sin alif dal, bukan sayyada. Jadi kalau betul hadis tadi dia akan berbunyi la tusayyiduni. La tusayyiduni tadi akan la tusawwiduni. Sada yasudu. Kata jangan mensayyidkan Nabi Muhammad SAW. Maka hadis tadi di dalam kaidah saraf sudah tertolak. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kepada bahasa Arab salah di dalam ucapan bahasa Arab. Hadis tadi hadis yang maudhu. Adapun menyebutkan sayyid kepada Nabi Muhammad SAW adalah pujian yang layak diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu orang kalau dia bertemu dengan sultan, dengan pemimpin, bukan kita ingin sentuh tentang kesultanan dan sebagainya, tidak. Saya adalah orang yang mengagum kesultanan. Tapi kalau satu orang bertemu dengan pemerintah, dia panggil apa? Hadrat tuanku, dia panggil tuanku. Dia panggil apa? Kalau bahasa Arab lagi, ya apa nama? Dia panggil ya Hadratul Malik. Oh, wahai hadrat apa? Raja, wahai raja yang dimuliakan. Pemimpin masyarakat kita panggil datuk, datuk seri, tuan. Polis kita panggil cikgu, tak tahu kenapa. Jadi kita panggil cikgu. Jadi apa namanya? Mungkin ada polis ni, ada polis. Saya nak tanya kenapa panggil cikgu. Nah, jadi kalau sahaja pangkat keduniaan yang ada diletakkan, kenapa tidak kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad yang menggelar dirinya sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu kepada anak-anak Adam. Wala fakhar, kata Nabi Muhammad SAW. Aku bukan berbangga, tapi aku adalah penghulu kepada Bani Adam, kata Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu kepada anak-anak Adam, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh ataupun tidak menyebut sayyid? Ya boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan selayaknya disebutkan sayyid. Di sisi ahlu sunnati wal jamaah, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ketika mana ahlu sunnati wal jamaah sepakat, bahkan bukan ahlu sunnah wal jamaah juga, ada di antara mereka juga, majoriti, hampir mereka semua mengatakan bahawa seafdal makhluk adalah, dia katakan bahawasanya seafdal makhluk adalah manusia, insan. Manusia adalah seafdal makhluk. Nak dibanding dengan batu, pohon, malaikat, nak dibanding dengan jin, nak dibanding dengan angin, nak dibanding dengan air, api, unsur-unsur yang lain, manusia seafdal makhluk. Sepakat ulama ahlu sunnati wal jamaah, kata Imam Nawawi. Kalau mereka bersepakat bahawa seafdal makhluk adalah Bani Adam, maka seafdal Bani Adam siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ulama menyebutkan wa afdalul makhluk 'ala al-itlaq nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdal makhluk secara itlaq adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhannya, secara mutlak yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya disebut ataupun digelar dengan sayyid. Disebutkan Allahumma salli ala sayyidina. Makna sayyid ada 4 makna. Ini kita cerita mukaddimah, nanti kita bahas pada kitab, kita bahas lalu. Ini tasawuf, tak perlu nak syarah panjang-panjang, kecuali perkara yang penting. Ini mukaddimah sekadar faedah. Nanti kita belajar kitab yang lain, kita dah tahu. Kata sayyid, ini ada 4 makna. Pertama, kalau disebutkan sayyid,
Salah satu yang terdiri daripada 4 ciri-ciri tadi. Pertama, man sada fi qaumi, mereka yang memimpin kaumnya. Sayyid. Sebab itu di kampung kita panggil tok penghulu, di Pahang kita panggil tok 4. Tok 4 panggil penghulu. Itu man sada fi qaumi, mereka yang memimpin kaum, mengetuai kaum. Man sada fi qaumi. Yang kedua, au kathura sawadu, atau banyak pengikut. Dia bukan pemimpin, tapi banyak pengikutnya. Dia turun demonstrasi, habis pening kembali. Bukan, belum lagi pemimpin dah begitu. Nah, ini. Au kathura sawadu, atau banyak pengikut. Boleh digelar sayyid, boleh digelar penghulu, boleh digelar tuan. Au kathura sawadu. Kemudian disebutkan man istahza'un nas inda syada'id, mereka yang mana ketika mana manusia berada dalam keadaan ketakutan, maka manusia akan pergi berlindung kepada semua. Dalam kampung ada satu rumah, misalnya tuan guru fulan dan fulan, tiba-tiba kampung ada pocong, semua orang lari pergi ke rumah tuan guru tadi. Ada bahaya, semua orang pergi ke rumah dia berlindung. Nah, ini mereka yang menjadi tempat perlindungan ketika manusia berada dalam keadaan ketakutan. Ini layak digelar sayyid. Yang keempat, al-halim, yang lemah lembut, halim, yaitu mereka yang tidak pernah marah, lembut saja. Buatlah apa pun dekat dia, dia takkan marah, dia tenang saja, tegas tapi tak pernah marah, senyum saja, halim. Dan keempat ciri-ciri ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini keempat ciri-ciri yang dipanggil sayyid, ya sayyid. Nah, ini salah satu daripada 4 ciri-ciri yang ada. Disebutkan oleh pengarang radhiyallahu taala anhu, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah, penghulu kepada ahli siyadah, yaitu pemimpin kepada para pemimpin kepada mereka-mereka yang memegang tampuk kepimpinan, penghulu kepada mereka-mereka yang mulia, as-sadatil qadah. Kata seterusnya nanti dia akan sebutkan as-sadatil qadah. Rasulullah pemimpin kepada sekian para pemimpin. Berkata ahli siyadah, sayyidu ahli siyadah. Ini gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kepimpinan yang boleh melawan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada ketuanan yang boleh melawan ketuanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang menyebutkan wa ala ali, juga kepada ahli keluarga baginda. Ahli keluarga. Siapa ahli keluarga baginda? Hum mu'minun min Bani Hashim wa Muttalib. Mereka adalah orang yang beriman di kalangan Bani Hashim dan Muttalib, Ali Muhammad. Kita selalu di dalam selawat kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ke keluarga Nabi Muhammad? Ada. Keturunan Nabi Muhammad ada ke? Ya, ada. Kerana di dalam perbahasan para ulama, ketika mereka mengkategorikan Alu Muhammad, ahli keluarga Muhammad, mereka adalah keluarga Nabi Muhammad, mereka adalah mereka yang beriman di kalangan Bani Hashim dan Muttalib. Baik. Ini makna Alu Muhammad, iaitu ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya terangkan sedikit. Ini babul faedah, sekadar faedah saja. Itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad siapa abang? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf. Daripada sini bersambung nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ta'rif Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, ini ta'rif Imam Syafi'i. Ditarifkan oleh Imam Syafi'i ketika menyebutkan Alu Muhammad. Ingin tahu makna Alu Muhammad? Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan dan sesungguhnya ataupun sebenar-benarnya Allah mengkehendaki untuk menyucikan ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirukum tathira, membersihkan mereka dengan sebersih-bersih. Para ulama menyebutkan bahawa tathhir di situ penyucian adalah maut ala su'il khatimah. Mereka tidak akan mati melainkan di dalam keadaan husnul khatimah. Kelebihan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun siapa keluarga Nabi Muhammad? Imam Syafi'i menyebutkan mereka adalah orang-orang yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Abdul Manaf punya 4 orang anak. Oh, ini namanya ilmu nasab namanya. Panggil pertama Abdul Syams. Abdul Syams. Nah, Abdul Syams. Ini anak Abdul Manaf. Yang kedua ada yang dinamakan dengan Naufal. Ini Nun ya. Naufal. Ini anak daripada Abdul Manaf. Yang ketiga Muttalib. Jadi Abdul Manaf punya 4 orang anak. Abdul Syams, Naufal, Muttalib, Hashim. Yang disebutkan dengan keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita selawat ini kita doakan siapa? Untuk pengetahuan kita doakan kepada zuriat Hashim dan zuriat Muttalib yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sini sampai ke bawah, kalau dia beriman, maka dia adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Alu Muhammad. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, innal ansabi tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sayyid. Sesungguhnya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya nasab, semua daripada nasab akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, nasabi. Wasababi, mereka yang berkahwin denganku. Wasababi wasihri, juga ipar, juga mertua-mertuaku. Ipar dua ini tak akan terputus di hari kiamat dan bermanfaat hubungan ini di hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa setiap daripada nasab tergantung kepada laki-laki atau baliknya kepada laki-laki, bin illa kecuali nasabku, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dia ada anak lelaki, dia ada Abdullah, Qasim, Abdullah, juga Ibrahim meninggal dunia ketika kecil. Kenapa? Kata ulama, kalau ada pasti ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini hikmah diangkat anak-anak Nabi Muhammad SAW. Maka nasab Rasulullah bersambung kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini bersambung zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dan Sayyidina Ali. Dari sini bersambung Hasan dan juga Husain. Mereka ini selama mana daripada atas ini dan ke bawah, selagi mana mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka mereka ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini bukan sahaja Hasan, Husain dan ke bawah, bukan sahaja itu sahaja, termasuk di sini anak-anak kepada Aqil, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Talib, ni Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Talib di sini anak mereka Ali, ada daripadanya Ummu Hani. Mereka semua beriman kepada Allah, maka mereka lah yang dipanggil dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Muttalib ini panjang. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam kita Muhammad bin Idris Syafi'i merupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriatnya adalah beliau kembali kepada nasab Muttalib. Jadi imam kita Ahlul Bait, Ahlul Muhammad, yang kita sebut atau kita panggil hari ini habaib. Imam kita habaib. Jadi ini Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Di kalangan zuriat yang am tadi, zuriat yang khusus Hasan dan juga Husain. Baik, ini yang dimaksudkan dengan Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dia punya kecintaan yang besar kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perintah Allah di dalam Al-Quran untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah. Mereka yang mencintai Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan ahli keluarga Rasulullah SAW. Kalau ada kelompok yang dia mendakwa bahawa dia mencintai sahabat, tapi dia menolak keluarga Nabi Muhammad, mereka ini adalah khawarij. Mereka yang menolak khilafah Sayyidina Ali dan menyebabkan fitnah di kalangan para sahabat dan tabi'in. Khawarij. Khawarij ni bahaya. Yang bahkan yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu khawarij. Namanya siapa? Abdullah, tak ingat? Bin Muljam. Ini orang, dia setiap hari muhyil layali bi tilawatil Quran. Sujudnya kepada Allah, jangan kata banyak ibadah. Qurannya cair di bibir. Tapi dia orang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Imannya di lidah. Nah, tidak di hati. Ini khawarij. Dia menolak keluarga Nabi dan kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah politik namanya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mengatakan mereka mencintai keluarga Nabi, ini perlu ambil perhatian. Di Melaka banyak. Saya belajar di Hadramaut, saya tahulah. Di Melaka banyak. Dia kata apa? Cinta kepada keluarga Nabi, tapi dia menghina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dia tolak, Sayyidina Umar dia tolak, Uthman dia tolak, kemudian dia tolak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain lagi daripada para sahabat-sahabat yang merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok bukan ahlu sunnah wal jamaah. Seperti khawarij tadi, dia tolak keluarga Nabi. Ini yang kedua namanya Syiah. Dia tolak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terima apa? Dia kata apa? Yang mulia ini keluarga Nabi sebenarnya. Rasulullah mulia kan? Kedua-dua ini kelompok yang terkeluar daripada ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang memuliakan sahabat dan memuliakan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dia sangat mencintai kepada keluarga Nabi. Beliau juga keluarga Nabi. Beliau pernah melantunkan syair. Dia kata, "Idza kana bi hubbi al Muhammadin." Kalau sahaja dengan kecintaanku kepada keluarga Muhammad. Apa nama? Rafidah katanya, maka aku dituduh sebagai Rafidah atau Syiah katanya. Fashhadu ya ma'syarat dzakarain inni qad rafiqtu. Bersaksilah wahai sekalian manusia dan jin, aku dah jadi Syiah, kata Imam Syafi'i. Sebab dahulu politik yang berlaku di antara Abbasiyah dan Muawiyah dan Umayyah. Ini kerajaan Umayyah. Mereka Umayyah dia tidak suka kepada Abbasiyah. Abbasiyah tak suka kepada Umayyah. Sebab apa? Sebab kefahaman politik yang ada dan juga kefahaman yang ada waktu itu, satu Syiah, satu lagi more kepada Khawarij. Jadi mereka saling bergaduh satu sama lain. Imam Syafi'i dia menzahirkan dia cinta kepada keluarga Nabi. Maka ketika itu siapa yang menzahirkan dia cinta keluarga Nabi dibunuh, dihukum. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau sahaja dengan mengaku cinta kepada keluarga Nabi sahaja, kata saya cinta zuriat Nabi, cinta keturunan Nabi, cinta para habaib, sahaja dituduh sebagai Syiah, bersaksilah semua daripada para mukallaf manusia dan jin, aku dah jadi Syiah, kata Imam Syafi'i. Bukan Syiah yang kita kata tadi, ini Syiah yang benar, Syiah yang memuliakan sahabat dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zuriat. Kemudian beliau pernah bersyair di dalam syairnya, dia kata bahawasanya, ya ala baitin Nabi, wahai ahli keluarga Nabi, dia kata, hubbukum fardun anzalahu Allah Ta'ala fil Quran. Cinta kepada keluarga engkau wahai, cinta kepadamu wahai ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kefarduan yang telah difardukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata. Allah berfirman di dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad bahawa engkau tak pernah meminta balasan terhadap penat dan perih dakwahmu kecuali mereka berbuat baik terhadap ahli keluarga, mencintai ahli keluarga, mawaddatul qurba atau mawaddatul qurba, mencintai ahli keluarga. Ini perintah Allah. Jadi Imam Syafi'i kata, wahai ahlul bait Nabi, wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian adalah kefarduan yang telah difardukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa man lam yusalli alaikum la salatalah. Mereka yang tidak berselawat kepadamu dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak sah salatnya, kata Imam Syafi'i. Mazhab al-Imam Syafi'i
ada madhab qadim, ada madhab jadid. Imam Syafi'i ini luar biasa. Imam Syafi'i, imam kita luar biasa. Dengan main-main dia kata haka usul al-fiqhi lafdhal laqaba min fanni min juz'aini qad tarakaba. Kemudian dia kata wa awwalu, dia kata ilmu usul fiqh ini ditulis oleh Imam Syafi'i. Fa huwa alladhi lahu ibtida'u dawwana. Dia kata ini ilmu usul fiqh orang pertama yang tulis Imam Syafi'i. Orang pertama yang buat bidang usul fiqh. Kemudian baru mazhab lain buat usul mereka sendiri. Dia tiru mazhab Syafi'i. Nah, ini kepandaian Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i sendiri di dalam marhalah mazhab dia ada dua mazhab. Ini faedah bab faedah. Pertama, Imam Syafi'i dia ada mazhab jadid. Mazhab baru. Kemudian mazhab qadim. Mazhab qadim ini mazhab lamanya ketika mana beliau di Yaman dan di Iraq. Ini mazhab jadid ketika beliau di Mesir dan beliau meninggal di Mesir, di Qahirah, tidak silap. Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Hampir semua perbahasan di mazhab lama sudah tidak terpakai, hanya 6 perbahasan hukum saja yang terpakai dibawa kepada mazhab baru. Di antara yang tidak terpakai lagi adalah berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam solat. Rukun solat, salah satu daripada rukun solat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul? Di dalam mana? Tasyahud akhir, di tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Ini mazhab baru. Kalau mazhab lama Imam Syafi'i wa ala ali Muhammad. Kalau tak sebut wa ala ali Muhammad tak sah solat. Ini mazhab lama Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menyusun kembali mazhabnya, maka dibuat mazhab yang baru. Ali Muhammad, selawat kepada keluarga Nabi dihukumkan dengan sunat abahan. Tinggal maka disunatkan untuk sujud sahwi. Ini sunat abahan. Kita Allahumma salli ala Muhammad. Tak nak selawat keluarga Nabi Muhammad, sujud sahwi sunat sujud sahwi. Ini kemuliaan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun lebih lagi. Kemuliaan sahabat tidak boleh tertanding. Ini kemuliaan para sahabat. Sahabat siapa? Ada 4 daripada ta'rif sahabat. Pertama, man ijtama'a bin Nabi. Mereka yang pernah berkumpul duduk satu majlis dengan Nabi. Man ijtama'a bin Nabi. Seperti hari ini saya duduk dengan ayah-ayah, ibu-ibu semua yang hadir. Saya duduk berkumpul satu majlis. Ini namanya man ijtama'a. Kalau sahabat ingin jadi sahabat, mereka yang pernah berkumpul dengan Nabi satu majlis. Man ijtama'a bin Nabi. Mu'minun bih, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman, bukan saja duduk aja, dia beriman. Nah. Kemudian apa? Fi hayatih, pada hayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, hayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, fil ard, di bumi. La fis sama', bukan di langit. Bukan di langit, di bumi. Kemudian yang terakhir 5, wa mata 'alal iman, syarat paling terpenting, meninggal di dalam keadaan keimanan. Kalau keempat, kelima ciri-ciri ini ada, maka dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau ada orang tanya siapa sahabat Nabi, kita pun jawab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu bukan makna, itu bukan ta'rif sahabat Nabi. Hari ini balik kelas daripada kelas apa? Adab sulukil murid, kita bahaskan tentang sahabat. Dia kata, siapa sahabat Nabi? Oh, dia pernah berhimpun dengan Nabi. Kedua, beriman dengan Nabi. Kemudian pada hayat kehidupan Nabi. Kemudian dia kata apa? Pada hayat kehidupan Nabi di bumi, bukan di langit. Dan yang kelima, wa mata 'alal iman, dan meninggal di dalam keadaan keimanan, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Ini sahabat. Afdal, yang seafdal sahabat, rutbahnya disusul oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ala hasbi khilafah ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian asyara mubasysyirin fil jannah, 10 golongan yang diwajibkan syurga. Kemudian ashabul badar, kemudian bai'atul ridwan. Nah, kemudian bai'ah yang ada. Kemudian baru para sahabat-sahabat yang lain. Ini tangga kemuliaan yang termulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini kedudukan para sahabat. Kedudukan para sahabat. Mereka adalah tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada golongan dia hina sahabat, dia buruk-burukkan sahabat. Dia kata ini sekian, ini sekian, ini sekian, kata kepada dia, kau menghina Rasulullah atau bagaimana?
kami tak hina Rasulullah, kami muliakan Rasulullah, kami nak menjaga agama Rasulullah, katanya begitu. Cantik dia punya cara cakap. Ini golongan Syiah. Kata pada dia, mereka hakikatnya menghina Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Mereka menghina hasil didikan Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik tarbiyah adalah tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaik-baik golongan adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang menghina sahabat, menghantam sahabat, menikam para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, artinya mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dengan seolah-olah dia kata tarbiyah Rasulullah gagal. Begitu. Kerana itu sahabat adalah kaum ataupun golongan yang dimuliakan oleh Allah. Setinggi-tinggi wali tidak dapat menyamai martabat sahabat. Setinggi-tinggi wali. Setinggi-tinggi wali. Pernah ditanya kepada Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Al-Awliya. Syekh Abdul Qadir. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, luar biasa. Bukan apa? Bukan kita, bukan Ahmad Syarifuddin. Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani Sultan Al-Awliya, sultan bagi sekalian para wali, ketua para wali. Karamahnya apa di Baghdad? Dia berkhutbah di atas mimbar hari Jumaat. Di setiap masjid-masjid di Baghdad yang ada semua dihadiri khutbahnya oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani satu waktu yang sama. Hari ini teknologi yang hebat pun tak dapat buat teknologi. Ini teknologi orang-orang Allah Subhanahu wa taala. Nah, karamah namanya. Ini Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah ditanya, "Ya Syekh, wahai Syekh, siapa yang lebih mulia? Engkau ataupun satu orang sahabat?" Sebut. Sahabat ini sahabat yang paling rendah martabatnya. Bukan paling rendah, artinya paling bawah sekali di antara kedudukan para sahabat ini. Dan sahabat ini ada ulama, ada perkataan tentang sahabat ini sekian dan sekian, terlibat dalam fitnah dan sekian dan sekian. Ya, ingin pancing Syekh Abdul Qadir Jailani. Sentuh mungkin nama-nama yang hangat di dalam ilmu sejarah Islam. Mungkin menimbulkan salah faham, perbalahan, peperangan, terlibat sekali dan sebagainya. Maka dia tanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir, siapa yang lebih mulia? Engkau ataupun tadi nama fulan bin fulan daripada sahabat tadi?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Sesungguhnya aku Abdul Qadir Jailani, tidak menyamai sedikit pun dengan debu yang berada di bawah kaki tunggangan sahabat yang paling rendah martabat." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku Abdul Qadir tidak menyamai sedikit pun dengan kemuliaan debu yang berada di bawah kaki haiwan tunggangan yang ditunggang oleh sahabat yang paling rendah martabat." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini rutbatus sahabat. Kita ibadah bagaimanapun kita tak boleh naik pada martabat sahabat. Wali mungkin boleh, tapi tak boleh naik kepada martabat sahabat. Walaupun itu serendah-rendah sahabat. Sahabat yang paling jauh sekali dengan Rasulullah, takkan menyamai. Kerana mereka bertemu Nabi Muhammad. Mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Mereka meninggal di dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wasallam. Karena itu memuliakan sahabat perkara yang wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Allah fi ashabi. Hati-hati kalian dengan sahabat-sahabat. La tasubbuhum, jangan caci mereka, jangan maki mereka. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku diumpamakan seperti bintang di langit. Siapapun yang kalian contohi, yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan panduan dan hidayah daripada mereka. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wasallam. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kerana itu kita sering kalau selawat kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Kita selalu sebut pada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok yang tidak boleh diketepikan sama sekali. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau sahabat tu dia murtad macam mana?" Nah, kalau murtad dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Lagi-lagi yang iman kemudian setelah kewafatan Nabi Muhammad dia keluar. Tak kurang ramai juga. Hampir puluhan daripada mereka yang ketika mana wafatnya Rasulullah, ini munafikin namanya. Munafikin yang ada. Ketika Rasulullah diangkat oleh Allah, maka mereka berpaling daripada keimanan kepada Allah.
keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana mula menjadi khalifah, antara daripada perkara yang dia buat, dia memerangi golongan yang murtad. Hati-hati. Kita baru duduk dengan ulama sikit saja, duduk dengan habaib sikit saja, sombong di dalam hati. Sombong dia. Nasallallahu salamah. Itu ada kaum yang duduk dengan Rasulullah, tapi tak bermanfaat duduk mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini keluarga daripada Naufal ataupun daripada Abdul Syams nasabnya, tersambung daripada Quraisy. Abu Jahal. Bahkan Abu Lahab ini bapa saudara Rasulullah, adik-beradik Abdullah. Tapi tak bermanfaat dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi golongan yang duduk beriman dengan Rasulullah, duduk di dalam majlis dengan Rasulullah. Wafat Rasulullah, dia keluar daripada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu nikmat yang Allah berikan perlu dibalas dengan rasa syukur, bukan dengan takabur, dengan sombong. Nas'alullah salamah wal afiyah. Disebutkan wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah. Pemimpin yang menjadi ikutan itu para sahabat dan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Ini sedikit daripada perbahasan kitab kita pada hari ini berkenaan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan berselawat, kewajipan berselawat, juga makna sayyidina, juga makna sayyidina, makna keluarga Nabi Muhammad dan makna para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Dan insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan teruskan dengan perkataan amma ba'du faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura ila akhir al-ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perhimpunan kita. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menukar keadaan kita daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan mata kami, menyebabkan hati kami tunduk dan takut kepadamu. Wahai Allah, mata kami mampu mengalirkan air mata takut kepadamu. Ya Allah, lindungi kami daripada melakukan kemaksiatan kepadamu dengan keilmuan yang Kau berikan kepada kami. Wahai Allah, tukar keadaan kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, mereka-mereka yang banyak membantu kami. Ya Allah, tukar keadaan kami daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, jadikan setiap yang hadir di kalangan kami dan zuriat-zuriat kami kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungi kami daripada melakukan perkara-perkara yang mengundang kekecewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan lidah-lidah kami dengan berzikir kepadamu, berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau haramkan di dalam hati kami rasa kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan taufik kepada kami untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kami sehingga akhir hayat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan lidah-lidah kami dengan sentiasa berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, jangan Kau haramkan mata-mata kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami. Ya Allah, seluruh daripada mereka-mereka yang mempunyai hubungan dengan kami. Ya Allah, muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, mata yang banyak memandang kepada perkara yang Engkau benci dan perkara yang Engkau haramkan. Wahai Allah, tidak layak melihat wajah Nabi-Mu. Ya Allah, namun apalah kira dengan rahmat-Mu yang luas. Wahai Allah, muliakan mata-mata kami agar dapat kami melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan mereka-mereka yang berniat jahat kepada kami. Ya Allah, mereka-mereka yang ingin menzalimi kami. Ya Allah, mereka-mereka yang ingin menjatuhkan kami. Ya Allah, Allahumma qfina syarral zalimin, Allahumma qfina syarral zalimin, Allahumma qfina syarral zalimin, wahfazna min syarri syayatin wal jinna was sahirina wal a'inina wal khainina wal baghina wal hasidina wal mu'tadin min qaribin aw ba'id. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan Kau haramkan kepada lidah-lidah kami. Ya Allah, daripada menyebutkan kalimat la ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami. Ya Allah, matikan kami di dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Ya Allah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah, bangkitkan setiap daripada kalangan kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami. Ya Allah, mereka yang banyak membantu kami. Ya Allah, yang menyakiti kami. Ya Allah, yang menzalimi kami. Ya Allah, dan mereka yang ingin menjatuhkan kami. Ya Allah, bangkitkan kami semua di bawah panji agung, panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.